Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni cikgu nak sambung PDPR minggu lepas. Yang mana minggu lepas kita telah sampai ke latihan 1.1C nombor 1, 2 dan 3. Okey, hari ni kita nak sambung latihan 1.1C nombor 4 dan seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk dulu bagaimana penyelesaian contoh 10. Contoh-contoh dalam buku teks ni amat penting. Awak boleh buat semula dan awak cuba fahami contoh, dan daripada situ insya-Allah awak boleh buat latihan-latihan yang ada. Okey, so sekarang kita tengok contoh 10 dulu. Contoh 10 dia kata diberi X berkadar langsung. Okey, berkadar langsung dengan Y kuasa 2Z. Lepas tu soalannya, ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Jika X sama dengan 6, apabila Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 5. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak settle benda ni? Okey. Kita ambil pen yang terang sikit sebab latar belakang dia warna kuning. So kalau dia bagi macam ni, X berkadar langsung dengan Y kuasa 2Z, awak tukar kepada bentuk persamaan. Pennya tebal sangat. Tukar kepada bentuk persamaan. X sama dengan K. Simbol tu hilang. Dia ganti sama dengan K. Y kuasa 2Z. Okey. Lepas tu apa kita buat? Bila dah tulis dalam bentuk persamaan, kita kena gantikan. Okey. Jika X sama dengan 6. X sama dengan 6. Maka tempat X letak 6. K. Tempat Y letak 3 kuasa 2. Tempat Z letak 5. Z tu letak 5. Bila nak gantikan nombor, kita letak bracket. Yang kuasa 2, kita kuasa 2 lah. Jangan tinggal dia. So, 6 sama dengan K darab 9 darab 5. 3 kuasa 2 kan 9. So, 9 darab 5. Kita tekan dulu kalkulator, kita dapat 45. Maka nak tinggalkan K sorang-sorang. Di sini ada 6 per 45. Nampak? Okey. So, sekarang kita dapatlah K tu. 6 per 45. 6 per 45. Kalau kamu kecilkan pada kalkulator, dia dapat 2 kali 3, 15 ke kali 3? Kakak, kalkulator. 15 kali 3, 45 bahagi 3, 15 ke? Yes. Buat sini kalkulator. So, 2 per 15. Okey. So, K dah dapat 2 per 15. Sekarang ni, dia kata ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Okey, bagaimana kita nak mengungkapkan X dalam sebutan Y dan Z? Meaning, sekarang ni, kita tulis balik persamaan ni tadi. Kan, sekarang ni X sama dengan K Y kuasa 2Z. Tapi, okey, bila kita nak ungkapkan, sorry. Bila kita nak mengungkapkan X dalam sebutan Y dan Z, kita tulis balik dengan nilai K yang kita dapat ni. So, X sama dengan K-nya 2 per 15. Okey. Y kuasa 2Z. Inilah cara kita ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Dia sama je macam soalan tulis persamaan X dalam sebutan Y dan Z. Macam ni jugalah. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Contoh 10 tadi adalah untuk kamu menjawab soalan 1.1C nombor 4 dan 5. Okey, 1, 2, 3 kamu dah buat sebelum ni. So, yang tadi tu samalah dengan kalau dia kata tulis persamaan, pun sama macam ungkapkan X dalam sebutan bla 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 macam tu. Okey, contoh 11 ni kalau korang perhatikan, dia adalah penyelesaian masalah. Dia bagi cerita. Okey, soalan bercerita. So, tenaga kepayaan graviti E Joule. Okey, tenaga kepayaan graviti E Joule. So, sekarang ni pemboleh ubah dia E. E tu apa? Tenaga. Okey. Bagi satu objek berubah secara langsung dengan jisimnya M. Okey, M tu pemboleh ubah juga. Apa dia? Jisim. Pecutan graviti. Okey, G satu pemboleh ubah yang lain. Pecutan graviti. Okey, so sekarang ni kita kena kenal pasti E tu tenaga, M tu jisim, G tu pecutan graviti. Okey, dan kedudukannya pada ketinggian H. Lagi satu, ketinggian. Banyak ni. Banyak E ni dikaitkan dengan M, G dan H.
Okey, diberi bahawa E sama dengan 197. Okey, E sama dengan 197. Kalau kita nak salin balik pun okey. M sama dengan 4 kilogram. G sama dengan 9.81. Bila kita nak menggantikan unit-unit dia ni, unit dia macam joule, kilogram, meter per saat kuasa 2 ni, meter ni tak payah diganti. Maknanya kita ambil nombor dia je. G 9.81 je kita ambil. Meter per saat tu itu unit dia. So jangan ambil, tinggalkan di dalam soalan. H sama dengan 5 meter. Meter tinggal dalam soalan. So ambil H sama dengan 5 je. Tulis satu persamaan. Nampak? Ni pun sama juga macam tadi. Bila dia ungkapkan tu, samalah soalannya. Tulis satu persamaan yang menghubungkan E, M, G dan H. Maknanya sekarang ni daripada asal kita tulis dulu hubungan dia. E, dia kata satu objek berubah secara langsung dengan jisim M. Lepas tu pecutan graviti G. Lepas tu kedudukan ketinggiannya H. Macam tu. So E ni kalau ikut sesuatu, dia berkadar langsung dengan M. Dia berkadar langsung juga dengan pecutan graviti G. Dan dia berkadar langsung juga dengan H. So kita gabungkan bersama ni. Ini ubahan tercantumnya. So E sama dengan K. Letak K tu MGH. Macam biasa kita letak K bila kita hilangkan simbol. Kita letak sama dengan K. Lepas tu apa kita buat? Kita gantikan dengan apa yang diberi ni. Diberi bahawa E 197 sama dengan K yang kita nak cari. M dia 4 kilogram. Okey, bila kita dah senaraikan ni, kita dah senaraikan kat sini. Kan senang kita kan. Lepas tu nak ganti G. G dia apa? 9.81. Lepas tu H dia 5. Gitu. Dia tak ada cakap kuasa 2, kuasa 3 semua. So macam ni je lah. Okey, so sekarang ni apa kita buat? Kita tekan dulu kalkulator. 4 darab 9.81 darab 5. So dapatnya okey, 197 sama dengan 196.2 K. Bila kita dah darab ni, kita letaklah macam nombor tu kat depan lah, K tu kat belakang kan. Macam tu. Okey. Lepas tu sekarang ni kita nak tinggalkan K sorang-sorang. Apa kita buat? 197 ini kita bahagi dengan 196.2. Jangan terbalik. So sama dengan 197 bahagi 196.2. So dapatnya jawapan 1.004. 1.004. Nak buat 3 tempat perpuluhan pun okey. So bila dapat K sama dengan 1.004, actually K tu sama dengan 1 lah tu So kita tulis balik hubungan antara E, M, G, H tu. Maknanya kita ambil balik persamaan ni. Tapi sekarang kita tuliskan K yang kita perolehi 1.004. Okey, 1.004 M, G, H. Itulah dia punya jawapan.